isteri dia buat PhD itu tak mau sesuai lah. Tapi kalau isteri dia tahu dia buat PhD tak ada masalah. Tapi kesan si perempuan dia selalu mengharapkan orang yang lebih tinggi daripada dia. Mereka yang tu cinta lagi dia boleh setan ke itu lain lah. Tapi kalau dia jenis orang yang normal, dia mesti memilih yang sama taraf dengan dia ataupun yang lebih. Sebab dalam perkahwinan Islam memiliki dia bukan daripada konsep sombong. Tapi bila nak berkahwin dia mesti ada suami yang dia hormat. Tapi ada kes kecil yang kecil, isteri banyak jawatan tinggi itu dengan syarat redha dia. Mana ibu bapa tak boleh paksa dengan pilihan ibu bapa, kedudukan suami itu lebih rendah dia punya taraf daripada isteri. Kerana dia akan menyebabkan isteri akan berubah. Sebab itu Islam makan sebagai al-kafa'ah. Al-kafa'ah sangat penting. Dia bukan berubah, tetapi di antara syarat kesempurnaan. Dan Islam meraih apa? Meraih kita katakan pada perasaan, emosi kita. Maka ini dia panggil pembahagian pekerjaan. Kalau kita tidak mulia, maupun bawa tidak masalah. Kita kena kahwin dengan lelaki yang mulia. Tapi kalau dah tua lah kahwin bila dia halal. Okey, sebab kalau kita tengok orang yang umur 89, kadang-kadang kebanyakan suami dia rendah daripada dia. Tetapi itu baik juga untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Tapi ini secara basic. Basic ni bukan cerita nak repit ni. Itu cerita boleh takkan CEO nak kahwin dengan mak repit. Tengok tak? Tak tengok? Saya suara tengok. Tapi, ya? Oh, betul. Saya tak ini tadi. Alhamdulillah. Dan cerita apa lah? Itu cerita film. Mana dia tidak sesuai CEO kahwin dengan mak repit. Tidak boleh semua itu tidak menggambarkan bahawa matlamat cinta. Tapi hakikatnya tak ramai wanita begitu. Ya, wanita itu dengan pakaian yang mahal dan sebagainya. Takkan dia cari suami yang tak terganggu ya. Ini bukan soal priori. Imam Malik kata wanita yang berketurunan bangsawan tak wajib ke atas dia menyusu anak. Sebab dia jaga badan. Dan dia tak menyusu. Baru Tuhan menyebut wal walidat yurja'na auladahum hawlan kamilain. Itu secara umum terkait orang yang dia ada orang gaji, keturunan itu tak pernah menyusu, kita nak wajibkan menyusu tak boleh. Kerana kebudayaan itu dia hidup dalam kesenangan. Bahkan ulama mewajibkan ada orang gaji kalau sebelum kahwin dengan dia orang itu cara bincang mereka. Tapi kalau mana dari segi apa dia orang kata apa tawaduk, tasawuf itu topik yang lain lah. Kita nak bincang kenapa ulama membahagikan kedudukan pekerjaan kerana dia memberi kesan dari sudut apa? Perkahwinan. Ada tu tengok pekerjaan yang menjadi sebagai manusia perlu besar. Ini biar bersalin kan bersalin. Ini semua saya ambil daripada campuran dan buku doktor saya, Dr. Sa'ad Al-Musahidari yang bertajuk Al-Mihnah wa Akhlaqullah. Ini berbaca, kerjaan yang juga ngaji atau benda-benda doktor walaupun halal seperti berbekam, itu memang tak apa-apa nak dia punya pekerjaan tetap. Dia hanya berkahwin dengan orang sama taraf dengan dia. Tapi itu bukan isi apa sah. Kalau kahwin orang bersama tak, tapi kebiasaannya jaranglah kalau suami itu gunting rambut dia dapat berkahwin dengan engineer. Jarang. Mungkin kalau gunting rambut tu muka macam Aaron artis tu lain lah. Tapi kalau muka macam Apek itu orang pilih faham. Baik, kedudukan pekerjaan. Sebagian ulama menyebutkan pekerjaan yang mulia terdapat dua aspek. Pertama, pekerjaan yang bersandarkan kepada ilmu, jawatan pemerintah, kehakiman. Ibn Abdul menyatakan seorang guru yang layak berkahwin dengan anak seorang pemerintah. Dulu kalau seorang pensyarah layak kahwin anak ajar. Lah dengan artis lah. Itu ajar-ajar dengan artis. Ini cara reti lah. Menteri-menteri pun dia begitu. Jadi kita tengok itu cerita zaman dulu. Berjuang dengan Allah mendapat wang hasil daripada ghanimah seperti kita lah. Drama ustaz-ustaz itu dia panggil kedua. Dia punya pekerjaan yang mulia. Sebab itu ada tesis ataupun buku yang tajuk dia menguraikan pekerjaan yang paling mulia di zaman ini adalah menulis. Sebab Nabi kata apa? Pekerjaan yang terbaik iaitu kita bekerja dengan min amal yadi. Wa inna Daud ya'kulu min amal yadi. Sesungguhnya Nabi Daud makan dengan tangan dia. Dulu pertanyaan, sekarang apa dah? Menulis. Istimbat yang sangat bagus. So kita galakkan penulisan dan sebagainya. Dan dia menghasilkan rezekinya halal. Baik, falsafah akhlak
ialah membincangkan tentang kebaikan. Tujuan kita jadi kebaikan saja. Ini tak boleh lebih panjang kan. Ini sebenarnya tabiat akhlak dia boleh berubah. Okey, Imam Ghazali kata apa? Akhlak boleh menerima perubahan sebab binatang buas pun boleh menjadi jinak, sudah tentu akhlak juga boleh berubah. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian akhlak dalam bekerja. Akhlak mempunyai peranan yang besar dalam pekerjaan. Yang pertama, melayakkan seorang menjadi khalifah di muka bumi. Itu dulu orang yang memimpin dia mesti dia orang baik. Sekarang tak tahu, jadi penipu ya. Menjadikan seorang bekerja dengan sempurna dan aman. Orang yang dia panggil dari istilah Islam disebut muhsin. Macam ada Ustaz Allah bernama Muhsin. Muhsin ni makna dia bekerja lebih. Dan dia lebih kurang kita semayang fardu, kita buat 2 rakaat. Kita datang kerja pukul 8, kita bagi 5.30 lebih. Kalau takut ada benda-benda yang kita mungkin tak buat kerja, dia mesti buat yang terbaik. Ini dia panggil muhsin. Imam Syafi'i dia punya pemikiran dia kata apa? Kalau seseorang itu bekerja dengan kerajaan, dia semayang Jumaat, ini menunjukkan bekerja hari Jumaat tak ada masalah. Kita di sini orang kata haram lah, tak ada bekerja Jumaat tu. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang bekerja hari Jumaat, kemudian dia pergi semayang Jumaat, kemudian dia semayang sunat 2 rakaat, mengambil masa 5 minit. Waktu pejabat dia kena qadha. Mana dia kena balik ke 5, dia kena balik 5 minit. Itu kalau orang yang sembahyang Jumaat sunat 2 rakaat selepas sembahyang fardu, dia kena qadha waktu dia. Macam mana dengan orang yang minggir? Dia kena qadha. Dia sembahyang saja mewajibkan qadha waktu. Kita tekankan bahawa waktu sangat penting. Sebab kita dibayar gaji mengikut masa. Macam saya sekarang ni, saya datang lewat, nanti sampai jam 11, saya kena balik pukul 4, kena balik. Kalau saya ke 4, saya kena qadha balik ataupun dipotong gaji saya. Itu begitu. Hidup kita, kesalahan boleh dimaafkan, tetapi mesti ada hukuman. Sebab itu orang yang bunuh tanpa sengaja, dosa tak ada? Tak ada. Kita tengok orang tu tak ada, tapi hukuman tak ada. Kena bayar 100 ekor unta. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab itu kesalahan dihukum, tapi tidak berdosa. Kalau dosa berkaitan dengan kereta, tapi kesalahan mesti ada pengajaran. Mungkin first dimaafkan, tapi tidak boleh secara umumnya kita memaafkan kesalahan. Mesti ada dia panggil apa, charity ke, orang yang salah disuruh apa nama dia beri sampah kan, sebab dia nak beri pengajaran kepada orang dan supaya tidak cuai. Dan Islam mengajar begitu. Kesalahan tak ada dosa, dosa tak ada. Dia tak ada langsung hukuman, tetapi diajar. Macam orang yang melanggar orang tanpa sengaja, dia kena minta maaf kepada keluarga, kena bayar ganti rugi dan kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dan orang tak buat. Secara Quran, siapa yang bawa cuai, kata cuai, bawa untuk cuai dan dia melanggar orang, kerana kecuaian wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Mesti dia puasa syahraini mutatabi'ain taubatan min Allah. Tapi mana orang ibadat? Dan orang macam tu kan, dia akan dihisap pada hari kiamat. Hukumannya tergantung. Dan fiqh ini tak dijelaskan kepada masyarakat. Saya ada tulis banyak dalam khutbah di maksa, saya bincang isu jenayah ataupun kesalahan melanggar secara cuai. Mesti kita sebagai ahli ilmi dan dakwah menyebarkan kepada masyarakat, dan kes yang boleh mengurangkan kadar kemalangan aku tak boleh ialah kita memberitahu di sana ada kafar 2 bulan berturut. Pemandu bas yang langgar orang, dia tak mati orang itu. Kadang-kadang penumpang yang lain dia kena puasa 2 bulan. Dan dia wajib minta maaf kepada keluarga. Kalau mati lah, kalau tak mati. Kalau dia mati tak ada apa lah. Kalau mangsa hari dia rangka tu tak mati. Tak mati tak ada apa lah. Tak ada puasa lah. Tak ada apa yang mati. Tapi kalau yang pas nanti lah, tengok nanti. Ini benda yang sangat. Jadi bila kita ingat macam tu, kita akan apa? Berhati-hati dalam terawih. Sebab yang pertama kena bayar 100 unta. Dan itu agak sudah tak bayar, maka kita bayar berpasan. Kawan saya doktor, kisah dia terlari sedikit, tercuai oleh Alhamdulillah. Selepas sembahyang raya puasa terlepas, terlanggar makcik itu, maka makcik itu meninggal dunia. Dan bila langgar makcik itu
makcik itu terlanggar tiang berarti contoh. Jadi apa yang dia keluarkan dalam salah uang tidak masuk, tapi saya sarankan kepada dia supaya bagilah hadiah uang, karena uang ini melumpuhkan. Dengan uang kita boleh lumpuhkan uang. Kalau kita makan, kita minum, jadi mau minum. Kita bagi duit orang sedang. Jadi kalau betul ada, kalau orang mahu kita tidak beri duit. Kita ini mahu. Aku kalau mahu ada soal itu, kalau tidak beri nasihat. Jadi kita tengok di sini duit mampu membeli. Ini betul rasuah. Kalau duit itu yang penting, maka Allah menjadikan untuk bahagi keluarga itu memaafkan kita bagi duit kepada dia. Makcik bukanlah salahkan kepada dia. Saya faham. Kadang-kadang tahu kata dengan tu sebelum bagi duit tu, macam mana cuai anak makcik tu ingat dia bagi RM10,000. Itulah makcik terima kasih Allah Ta'ala. Kita semua berdoa. Sebelum dapat duit semua lah maki semua keluar. Tapi dapat duit alhamdulillah makcik tu lah. Terima kasih anak. Semua kita terima sebagai orang Islam dan terima lah dari Allah. Dah dapat duit tu bagi. Dengan duit ini kita mampu melumpuhkan orang. Zainal Abidin, cucu Rasulullah, satu hari orang mati dia. Bagi-bagi dalam kita anak sajinya sebut begitu. Bagi dia katanya, dah habis mati dah? Dah habis dah. Dia masuk rumah bagi RM1,000 orang tu diam. Banyak orang yang mati kita tu, kita ada duit. Kalau dia ada duit, dia tak sempat mati sebab dia pergi shopping. Masa kita shopping tu RM2 tu, sempat mati orang. Yang kita mati uang tu, yang kita mahu suami tu sebab masa kita shopping. Mana ada istilah shopping kita dia mahu? Dia sayang kita, Masya Allah, sayang masa beli ya. Habis-habis dulu dia boleh tak habis 24 jam. Jadi kita tengok di sini, bila kita bagi uang, orang bersalah. Islam menggunakan uang kepada orang yang bersalah. Tapi dia tidak berdosa, maka kesalahan perlu diajar. Baik. Kemudian mengubah seorang yang malas menjadi rajin. Ingat, malas adalah benda yang tercela. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan doa ini kita baca pagi dan karena nak mengelak daripada malas. Malas inilah yang menghasilkan jenayah, yang menghasilkan pengangguran. Sebab itu kita bersyukur sebenarnya kita bekerja dalam berbagai peringkat. Kita digunakan mahkota, orang hormat kita. Kita telah menjadikan kita mujahid fi sabilillah. Kita telah ada sifat iffah. Maka kita tak suka minta sedekah kepada orang. Kerana budaya minta sedekah budaya yang amat rendah. Al-yadul ulya khairu min yadi-sufla. Kerja apapun yang halal, yang penting tak minta sedekah. Jadi kita mesti menghalang diri kita dari minta sedekah. Itu akan menjadikan kita mereka dalam keadaan darurat. Berarti seorang menjadi jujur, integriti sangat ibarat. Dia kata apa? Kalau orang kita saman pun tak boleh bertanding. Sama kereta tak boleh bertanding, kawan-kawan. Dia tak boleh bertanding. Di Australia, kalau kita sampai di Australia, isi tu kena isi betul. Kalau ada RM10,000, kena tulis RM10,000. Kalau uang 10 sen pun, dia akan ramai. Semua benar-benar integriti. Orang Islam boleh menipu, tipu saja. Kalau tak tipu, tak bijak. Dia panggil asas kejayaan adalah penipuan. Kalau bahasa kita dia panggil asas kejayaan adalah buat more. Kita ada panggil buat more. Jadi sekolah-sekolah ni semua menipu. Budaya menipu inilah yang menjahanamkan negara Islam. Kita mesti ada integriti yang sangat tinggi. Dan Nabi sebut apa? As-sidqu yu'addi ilal birri wal birru yu'addi ilal jannah. Integriti itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan bawa kepada syurga. Sifat jujur itu hakikatnya adalah lesen kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbentuk sesuatu kerja yang sihat dan berjaya. Di Malaysia, kalau kita tengok kes jenayah, apa juga kes pembuangan bayi, asasnya tak ada orang yang boleh menangis. Hati ini tidak boleh menangis, tidak pandai menangis. Ini yang disebut oleh Muhammad Iqbal. Dia suka nak menangis, tengok anak yatim tak menangis, tengok orang dizalimi tak menangis, tengok kucing tak lapar, kucing yang lapar pun tak menangis. Kita mesti latih hati kita cepat tersentuh. Orang mukmin dia cepat tersentuh. Dia perasaannya dalaman begitu mendalam. Seorang sahabat Nabi jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya ada seekor kambing, saya rasa kesian nak sembelih. Sebab dia jaga dia benci. Jadi nak buat ibadah korban ataupun sembelihan, dia rasa belas kasihan. Maka Nabi kata, inna ka'ajrai, kamu dapat 2 pahala. Pahala sembelih dan pahala kesian. Sampai kepada binatang, kita pun kesian. Sebab itu apabila masyarakat mula tidak kasihan kepada masyarakat, kita anti kepada orang yang salah, akhirnya jadilah pembunuhan, jadilah rokok dan sebagainya. Tapi kalau jiwa kita mudah menangis, takkan nak bunuh. Mudah tersentuh dan tidak apa. Malah orang yang mudah menangis macam mana tidak rokok.
Nak rokok? Nak rokok, terpaksa rokok. Mana ada itu? Dia rokok dengan keganasan. Ada orang rokok, muka dia Masya Allah. Semuanya lebih tua daripada serigala. Yang membunuh, mana ada lembut hati dia? Tak ada orang yang jadi gangster semua dia buka. Saya punya muka malam kan. Sebab pembentukan. Tapi kalau dia orang yang menangis, dia wajahnya tidak begitu. Sebab itu Imam Syafi'i zaman dia, kalau ulama-ulama nak nangis, panggil Imam Syafi'i baca Quran semua menangis. Karena bila kita mudah menangis, suka nak baca nangis. Ya, tersentuh. Kalau adik kita di asrama sekolah yang jadi kaki guru itu semuanya dalamannya keras, qalbun qasir. Jadi daripada al-asyad qaswa lebih keras daripada batu. Sebab itu pembentukan hati yang lembut sangat penting di dalam membasmi jerat. Kata Muhammad Iqbal, sistem moden, pendidikan moden tak mampu membentuk jiwa-jiwa yang pandai menangis. At-tarbiyatul haditha la tu'allimun nasa kaifiyatal buka. Pendidikan moden tak mampu nak mendidik manusia supaya menangis. Kemudian membentuk bangsa yang kuat dan cemerlang. Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum. Sesungguhnya bangsa yang kuat dengan akhlak dan etika. Ma dhaqal bilada bi ahliha walakin akhlaqu rijali tadhiq. Dunia yang tidak sempit dengan penduduk tapi sempit dengan akhlak. Sebenarnya yang menyempitkan kita gejala sosial. Yang tidak menakutkan kita, yang menakutkan wanita dulu pakai beg mahal-mahal adalah pakai beg plastik. Beg plastik pun mencuri juga. Yang kita katakan bahawa akhlak sangat penting dalam membentuk bangsa yang sangat kuat dan cemerlang. Bila kita berakhlak, kita orang yang sangat jaga waktu. Orang yang berakhlak sangat jaga perkataan. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada orang yang berakhlak, insya-Allah. Kemudian prinsip akhlak dalam pekerjaan ada 5. Kalau di Malaysia kita dengar lagu-lagu yang disyiarkan ada 3. Bersih, cekap, amanah. Tapi di Kuwait dia punya moto dia syiar ada 5. Bersih, kasih sayang, istiqamah, bekerjasama, amanah. Ini yang kita tahu. Kita di Malaysia bersih, cekap, amanah. Maksud bersih, istiqamah tu dia tahu di 2, kasih sayang dan kerjasama. Ukur pekerjaan, kalau kita tak sayang staff tak akan perform. Kalau perform tak apa, kalau staff tak sayang bos pun bos akan tak. Dia mesti ada aura yang bila kita masuk tu saya sayang semua staff. Sayang pemimpin saya. Dia memang begitu. Karena dengan kasih sayang ni dia ada aura yang positif. Sebab tu asal mana kita apa? Sanuqatilun nasa bil-hub. Saya akan memerangi manusia dengan cinta. Bila orang bagi batu saya bagi buah. Kau boleh bantu, boleh setapak boleh lah. Ini kasih saya. Asal mana ketika dia ada kawan seorang guru yang berfahaman sosialis, maka dia asal mana seorang jiwa dia seperti kapas. Seorang sufi. Dia beri assalamualaikum kepada kawan dia. Kawan dia fahaman sosialis. Tak pernah jawab. Assalamualaikum dia. Dikatakan Allah 5 tahun. Kawan dia tak pernah jawab salam. Kita cuma 2-3 hari dia salam. Boleh lah waktu. Dan kena bagi kat belakang. Tapi asal mana pun kita santai. Assalamualaikum. Satu ketika kawan tanya dia, Tuan, kenapa Tuan beri salam kepada saya? Sedangkan Tuan tahu saya benci Tuan. Kata asal mana, saya beri salam kepada kamu sebab saya sayang kamu. Oh, tersentuh. Dia dengar apa tersebut, dia ikut asal mana baca masuk dan sebagainya. Ia adalah bahawa kunci memiliki hati adalah kesayang. Maka ulama tasawuf sebut apa? Ar-rifqu qabla ta'lim, sayang sebelum nasihat. Kalau kita nak beri nasihat kepada orang, kita masuk audio dengan sayang audio. Baru kita boleh bercakap. Kadang kalau kita bercakap tanpa sayang, dia tidak memiliki sayang. Ini baik intonasi. Intonasi kajian barat menunjukkan dia berkesan lebih kurang 70%. Okey, boleh kemudian perkataan lebih kurang dia 15%. 5% lagi iaitu dengan apa dia panggil apa 5% lagi. Saya tak ingat, tapi yang kuantiti yang besar itu ialah dengan intonasi. Kalau kita lawak kamu dengan sayang, ambo yang ni benci dia orang. Tapi dengan intonasi macam tu, orang tak mahu sebab dia sebut dalam keadaan sayang. Tapi kalau dia sebut sayang, tapi dengan nada yang tak mahu,
aku sayang lah. Enggak boleh begitu tak? Sayanglah. Itu nasi mempengaruhi. Sebab itu bila kita sayang sama orang, tindakan kita ini lebih berkesan. Kalau kita sebut kaedah yang saya buat, makin tinggi sayang, makin tinggi performance. Bila kita sayang seseorang, kita punya khidmat makin tinggi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tapi kalau kita rendah kasih sayang, makin rendah performance kita. Sebab itu Nabi asas dia la yuhibbukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Semuanya mahabbah, sayang. Sebab Nabi mengatakan sayang adalah kunci kepada segala-galanya. Kemudian baru kita beri nasihat dan kita katakan tunjuk ajar. Kemudian istiqamah, kerjasama, dia bagi teamwork. Kajian menunjukkan teamwork ini boleh mendatangkan benda yang mustahil, yang sukar. Orang yang saya baca Al-Quran yang mula-mula mengajak kepada konsep teamwork adalah dari Musa AS. Bukanlah kata-kata tapi seolah dia orang yang pertama. Bila dilantik menjadi Nabi dan dia arahkan berjumpa dengan Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Ij'alni min waziran min ahli Harun akhi. Harun sebagai bantu. Untuk apa musyrik kita azali nak bantu kekuatan? Apa tujuan hidup dengan kolektif, dengan kita bekerja sama? Musa bihakathira supaya kita dapat bertasbih lebih banyak. Kerja kolektif, kerja banyak yang kita buat. Tapi kita seorang tak mampu. Maka Nabi Musa dia mempunyai eksekusi. Dia buat kerja secara jamaah, secara kumpulan. Walaupun dia Nabi, Tuhan boleh bantu dengan malaikat. Tapi dia perlukan Nabi Harun kai Musa bihakathira pada juga kathira. Supaya aku boleh bertasbih dan berzikir sebanyak. Macam kita baca Yasin di masjid ramai. Masya Allah baca tertib, tak ada yang laju, tak ada. Sebenarnya apa puasa? Timbuk itu, bawah timbuk kuat. Tapi kalau kita soal rumah, mungkin baca 10 ayat, nanti orang. Karena suara-suara. Konsep kerjasama inilah yang menjadikan negara barat maju. Mereka tidak ada istilah saya yang pakai batu. Semua yang maju. Ini konsep Al-Quran. Dia berlaku ayyukum ahsanu amalan. Tak kira lah pakai apa pun. Yang paling elok adalah kamu yang perform, yang paling terbaik. Maknanya kalau kita orang atas yang paling terbaik. Kalau kita sebagai pekerja paling terbaik. Kalau konsultan paling terbaik. Dia yang terbaik buat. Jadi setiap usaha yang terbaik. Jadi PA pun PA yang terbaik. Karena Al-Quran memfokuskan ahsanu amalan, bukan dia ahsanu manusia. Bukan orang yang paling terbaik pakai, tapi orang yang paling perform percakapan dan tindakan. Amal maksud di sini adalah percakapan dan tindakan. Sebab itu Nabi Ibrahim AS, kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, Tuhan sebut wa idza batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kenapa Nabi Ibrahim dia sebagai pemimpin? Kerana dia perform. Bila Allah bagi dia tugas, bila betala Allah uji dia dengan kalimat dia dengan tugas-tugas tertentu, meninggalkan sedia belajar di Mekah, kemudian pergi berhijrah, membina Kaabah, menyembelih anak, ujian yang cukup besar. Fa'atamma, dia perform. Bila dia perform, Tuhan kata inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini kaedah Quran. Yakinlah kalau kita betul-betul perform, Allah tak akan mensia-siakan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan pahala balasan kepada orang yang perform. Ada satu konsep yang sangat penting. Kemudian bersih-bersih ini tak sempat orang masalah bila juga saya buka sampai dasar dia boleh salih. Okey, ini bersih mesti boleh halal. Ingat, saya beri contoh. Kalau kita membersih masjid, amal yang sangat. Di zaman Nabi ada seorang wanita kerja dia membersihkan masjid. Apa kelebihan dia? Bila dia meninggal, Nabi tak diberitahu tentang peninggalan dia. Esok pagi Nabi pergi sembahyang jenazah dia. Orang yang Nabi sembahyang jenazah dia, orang yang sangat mulia. Sebab Nabi tak sembahyang jenazah orang yang tak mulia. Orang yang hutang, orang yang munafik. Tapi wanita ni yang tak dipandang oleh masyarakat. Kerja dia membersih masjid. Tetapi bila sahabat tak beritahu dia ditanam malam kepada Rasulullah, sebab dialah malu ganggu Rasulullah terlihat. Esok Nabi dia tak ada wanita di masjid. Ada mana wanita tersebut? Dia meninggal dunia. Maka Nabi pergi sembahyang dengan ibu-ibunya. Betapa mulia yang kedudukan orang yang menjaga kebersihan masjid
sehingga Nabi menjelaskan ini bukan satu amalan yang kita rasa inferior, rasa lemah. Tidak. Ini adalah sunnah yang diperakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'batan, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anil tariq. Iman ini ada 63 hingga 69 cabang. Yang paling tinggi bermula daripada kalimah la ilaha illallah, kesudahannya cinta kepada Tuhan. Bukan ada nama Tuhan. Maknanya iman ini sempurna daripada kita mengucap kalimah Allah, kita membina daripada sembahyang, puasa, zakat, berjihad, sehingga kita menjadi orang yang berinisiatif dengan kebersihan. Itulah kesempurnaan iman yang dikatakan situna wa ta'ala syu'ban. Ini satu benda yang penting kita fahami, bahawa ini satu benda yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh prinsip dibayarkan. Baik. Tidak akhlak diterapkan, dijadikan sebagai ukur nilai seseorang perubahan dan dari segenap sudut akan berlaku. Prinsip istiqomah yang banyak saya boleh saja. Ini mesti kita benar-benar buat kerja bersungguh-sungguh, kemudian kita ada kerjasama, kemudian amanah ini sangat penting. Amanah adalah sebuah sifat yang berpegang pada janji. Tidak bisa kita kontrak ini seorang setahun kita kena tamatkan setahun dan kita lari. Itu sebenarnya yang kadang-kadang orang banyak lari. Tidak boleh. Kita mesti yang memberi janji, tidak menyebarkan rahsia kerja kita, mesti simpan apa-apa yang dalam yang berlaku di masjid atau di tempat kita, jangan dedahkan kepada orang lain ataupun letak di Facebook. Okey, bos saya mau saya jangan kita di Facebook. Baik. Kemudian kasih sayang